Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Cik Syarifah Sari bin Datu Asal. Nama saya Evelyn Marin alias Mairin dengan nomor matriks 20228382222. Tajuk yang akan kumpulan kami bentangkan ialah realiti perpaduan kaum di kalangan rakyat Malaysia. Realiti perpaduan kaum di dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa kini merupakan isu yang sentiasa relevan dan penting. Malaysia sebagai sebuah negara multiras dan multibudaya menghadapi cabaran-cabaran tertentu dalam usaha memperkukuhkan dan memelihara perpaduan kaum di dalam masyarakatnya. Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia adalah kepelbagaian etnik dan kepelbagaian budaya yang wujud di dalam kalangan rakyatnya. Terdapat 3 kumpulan etnik utama di Malaysia, yaitu Melayu, Cina, dan India, serta kumpulan-kumpulan etnik minoriti yang lain. Selain itu, faktor-faktor seperti kecanggihan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan dalam cara rakyat Malaysia berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama yang lain. Dalam konteks politik, pendekatan politik yang berdasarkan identiti kaum juga boleh menjadi penghalang kepada perpaduan kaum. Namun, pada masa yang sama terdapat banyak contoh kejayaan dan usaha positif dalam memperkukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Terdapat program-program pemerintah dan inisiatif masyarakat sipil yang bertujuan untuk memupuk pemahaman antara kumpulan etnik, mempromosikan toleransi dan menghormati perbezaan budaya, serta memastikan keadilan dan kesaksamaan bagi semua rakyat Malaysia. Dalam tajuk ini, kita akan meneliti realiti perpaduan kaum di kalangan rakyat Malaysia pada masa kini dengan memberikan tumpuan kepada cabaran-cabaran yang dihadapi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperkukuhkan lagi perpaduan kaum. Dengan memahami dan mengatasi cabaran ini, Malaysia boleh terus maju sebagai negara yang harmoni, bersatu padu dan maju bersama dalam kepelbagaian budaya dan identiti kaum yang ada. Sejarah Malaysia mencari kesatuan bermula selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua. Keadaan ekonomi yang tidak stabil ketika itu disebabkan oleh kehadiran kumpulan bintang 3 yang mencari tali barut Jepun dalam kalangan rakyat di tanah Melayu. British menyatukan tanah jahan mereka dalam satu persekutuan yang dikenali sebagai Malayan Union, yang terdiri daripada negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, dan negeri Melayu tidak bersekutu. Pada tahun 1946, terdapat banyak syarat yang telah ditetapkan. Namun, syarat-syarat tersebut ditentang oleh pelbagai pihak karena telah mengurangkan pentadbiran Raja-Raja Melayu serta hak orang Melayu. Namun, Malayan Union dibubarkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 selepas mendapat tentangan yang hebat daripada masyarakat Melayu. Perkembangan terus terjadi sehingga wujudnya Malaysia yang menggabungkan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Usaha dalam mengekalkan perpaduan diteruskan dengan mewujudkan sistem pilihan raya setiap 5 tahun untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kepada kemajuan negara. Selain itu, terdapat juga rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia dan dasar ekonomi baru. Selepas daripada penubuhan ini, lebih banyak institut pengajian tinggi yang telah ditubuhkan. Namun begitu, pada 13 Mei 1969, berlakunya rusuhan kaum yang telah merenggut banyak nyawa. Setelah lebih 50 tahun tragedi tersebut berlaku, telah banyak perubahan yang dilakukan dan usaha dalam menyatu padukan masyarakat yang terdapat di Malaysia. Hai, saya Isaac Nehemia Soenggim akan sambung dalam cabaran atau masalah dalam memupuk perpaduan. Oke, antara cabaran yang dialami pada masa sekarang ini
adalah dari segi sikap masyarakat ataupun sikap individu itu tersendiri yang selalu memupuk semangat sesama kaum, hanya menjarakan lagi jurang perkauman di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Contohnya, individu yang berbangsa Cina kurang bergaul dengan bangsa Melayu ataupun India karena merasa tidak bersefahaman atau sehaluan. Selanjutnya, cabaran dari segi politik negara. Perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman membuatkan agak sukar bagi perpaduan di antara kaum. Dunia politik sememangnya penuh dengan kontroversi di mana terdapat pelbagai individu yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeza. Hasilnya, masih terdapat pemimpin yang kurang bijak mengharapkan sentimen perkauman dapat memancing perhatian rakyat, tetapi sebaliknya hanya ingin melindungi kepentingan diri sendiri. Dan saya akan meneruskan dengan cabaran seterusnya. Selain itu, dominisasi sesebuah kaum dalam bidang ekonomi juga telah mewujudkan jurang ekonomi antara perkauman. Cabaran ini telah pun timbul sejak zaman penjajahan British di mana kaum Melayu menjadi petani, kaum Cina menjadi pedagang, dan kaum India diletakkan di ladang getah. Meskipun zaman sekarang pendidikan sudah semakin maju dan mampu berjaya, namun masih dapat dilihat sampailah sekarang di mana sektor perniagaan masih didominisasi oleh kaum Cina dan kebanyakan kaum India masih tinggal di ladang. Ini merupakan antara masalah atau cabaran yang masih berlaku sehingga hari ini. Di samping itu, cabaran yang masih berlaku di setengah tempat di Malaysia adalah dari segi sosial golongan muda di mana sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum wujud dan meninggalkan kesan yang kurang baik. Pengenalan sistem sekolah seperti ini meregangkan lagi jarak perpaduan di antara kaum di Malaysia. Masih ramai masyarakat Malaysia yang kurang fasih berbahasa Melayu, sedangkan ia merupakan bahasa kebangsaan. Bahasa merupakan antara elemen terpenting dalam berkomunikasi di antara satu sama lain, dan sekiranya masyarakat tidak bersepahaman dengan cara berkomunikasi, maka ia akan mencetuskan masalah teruk dalam perpaduan rakyat. Kesimpulannya, pelbagai cabaran atau masalah timbul dalam mengekalkan perpaduan kaum dalam negara kita. Pelbagai usaha telah diambil, tetapi belum cukup untuk mengekalkan perpaduan kaum yang mudah untuk dimusnahkan. Semoga setiap di antara kita sadar bahwa betapa baiknya untuk hidup bersama-sama dengan kaum dan agama lain secara harmoni dan Seterusnya, saya akan membentangkan tentang strategi memupuk perpaduan dalam kalangan Malaysia. Antaranya melalui pendidikan yang inklusif, yaitu dari Muhammad Rosman, Muhammad Hanafi, dan Muhammad Mukhtar pada tahun 2009, dan saling menghormati yang bermaksud sistem pendidikan yang menggalakkan semua pelajar tanpa mengira latar belakang etnik mereka untuk belajar bersama dengan saling menghormati. Ini bermaksud semua pelajar diberi peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Dalam usaha mencapai pendidikan yang inklusif, penekanan harus diberikan kepada pemahaman budaya, agama, dan toleransi terhadap kepelbagaian yang wujud di negara ini. Selain itu, untuk mencapai perpaduan dan harmoni dalam masyarakat juga penting untuk mewujudkan komunikasi dan dialog yang baik antara wakil masyarakat dari berbagai kaum, yaitu dari Azizan Baharudin pada tahun 2005. Langkah ini melibatkan promosi komunikasi terbuka dan dialog yang aktif, yaitu melalui forum-forum, majelis perjumpaan, atau acara-acara kebudayaan. Masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dan saling memahami, dan ini akan membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang mungkin ada di antara mereka. Satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah hak kebebasan beragama. Isu ini seharusnya tidak menjadi sumber perbelahan antara pihak-pihak yang berlainan. Namun, kadang-kadang terdapat kabar-kabar tentang ajaran sesat
yang dapat mengelirukan seseorang. Oleh itu, pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam membina perpaduan masyarakat. Seterusnya, mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya, yaitu dari Azam, Ismail, Hamidon, dan Syahrul Faisal pada tahun 2013, masyarakat Malaysia perlu diberi peluang untuk mengenal dan menghargai budaya dan tradisi mereka sendiri. Ini boleh dilakukan melalui pelbagai aktiviti seperti pertukaran budaya, pameran seni, festival kebudayaan, dan program-program kegiatan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Dengan memahami budaya masing-masing dengan lebih baik, konflik dapat dikurangkan dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya di negara ini dapat ditingkatkan. Di samping itu, kerjasama dalam proyek sosial dan ekonomi, yaitu dari Elgert et al. Pada tahun 2016 adalah sangat penting dalam memperkuat perpaduan antara kaum di Malaysia. Melalui kolaborasi dan kerjasama dalam pelaksanaan proyek-proyek ini, kita dapat melihat peningkatan hubungan yang lebih erat dan saling bergantung di antara kaum-kaum yang berbeza. Inisiatif-inisiatif seperti proyek pembangunan infrastruktur, program keusahawanan, dan proyek-proyek kelestarian alam sekitar merupakan contoh-contoh proyek sosial dan ekonomi yang melibatkan semua kaum dalam usaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Melalui pelaksanaan proyek-proyek ini, kita dapat melihat kehadiran peluang yang sama kepada semua kaum untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan sosial dan ekonomi. Akhir sekali, media dan komunikasi, yaitu dari Wifting dan Williams pada tahun 2013, yang bertanggung jawab memainkan peranan penting dalam melaporkan isu-isu yang melibatkan perbezaan etnik, agama, dan budaya. Mereka perlu berusaha untuk mengelakkan diskriminasi dan stereotip yang boleh memperburukkan ketegangan antara kumpulan. Salah satu cara yang boleh dilakukan adalah dengan mempromosikan media yang mewakili kepelbagaian budaya dan menghargai perbezaan. Pertama, media harus melaporkan isu-isu yang melibatkan perbezaan etnik, agama, dan budaya dengan jujur dan objektif. Kedua, media perlu mengelakkan stereotip yang merendahkan atau melebih-lebihkan kumpulan etnik, agama, dan budaya. Ketiga, media harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan gambar yang sensitif. Keempat, media harus mengutamakan kepelbagaian dalam perekrutan dan pelatihan wartawan dan pengurus. Akhir sekali, media perlu mempromosikan acara dan program yang mewakili keanekaragaman budaya. Secara keseluruhannya, media dan komunikasi yang bertanggung jawab memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang perbezaan etnik, agama, dan budaya. Kesimpulannya, perpaduan dalam masyarakat adalah sangat penting untuk dipupukkan. Oleh demikian, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan. Semua seharuslah bekerja sama agar perpaduan tidak akan hilang ditelan zaman. Kita sebenarnya mempunyai banyak perbezaan, namun jika disatukan dalam prinsip dan nilai kemanusiaan yang baik, pastinya perpaduan dapat dilahirkan dan dapat dikekalkan. Penting untuk diingat bahwa memperkuat perpaduan antara kaum bukanlah tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu semalam. Semua masyarakat, tidak kira apa juga umur, darjat, bangsa, dan agama, perlu sinergi untuk membentuk sebuah negara yang berperpaduan serta keharmonian tinggi. Ia memerlukan kesabaran, usaha bersama, dan komitmen jangka panjang dari semua pihak.
termasuklah dari pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Sikap bantu-membantu antara sesama, terutamanya di kawasan kejiranan, dapat menjadi batu loncatan untuk mewujudkan perpaduan dalam negara ini. Dalam usaha memupukkan perpaduan, penting untuk menghargai perbedaan dan kepelbagaian budaya, serta memahami bahwa hidup bersama dalam harmoni dan kesejahteraan adalah kebaikan bersama. Dengan usaha bersama dan kesadaran yang tinggi, perpaduan kaum dapat diwujudkan dan dikekalkan, membawa manfaat kepada negara dan masyarakat secara keseluruhan.